Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Muhammad Syahrizam Awang dalam Berita Pagi Sabah edisi Jumaat 25 November 2022. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji G. Nur mengucapkan tahniah kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim yang dilantik sebagai Perdana Menteri ke-10. Menerusi satu kenyataan, Datuk Haji G. memberi jaminan kerajaan negeri akan bekerjasama sepenuhnya dengan Kerajaan Persekutuan di bawah pimpinan Datuk Seri Anwar demi manfaat dan kebaikan bersama. Datuk Haji G yang juga pengurusi Gabungan Rakyat Sabah GRS menaruh keyakinan akan wujud kerjasama erat untuk merealisasikan pelbagai aspek pembangunan termasuk usaha menunaikan hak-hak dalam Perjanjian Malaysia 1963 MA63 antara Kerajaan Negeri Sabah dan Kerajaan Persekutuan yang baru dibentuk di bawah pimpinan Datuk Seri Anwar. Pengalaman luas beliau diyakini akan mampu membawa kebangkitan ekonomi yang sangat diperlukan rakyat dan pembangunan seluruh negara pada masa depan. Beliau turut berharap manifesto Pakatan Harapan termasuk memperkasa Sabah dan Sarawak dapat dilaksanakan sebaiknya. Pelantikan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri ke-10 Malaysia sebagai permulaan era baharu negara ini. Bakal Presiden Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu APCO, Datuk Ewan Benedict berkata, pihaknya turut berharap agar dapat bekerjasama demi kebaikan rakyat Sabah terutama berkaitan pelaksanaan Perjanjian Malaysia. Menurut Datuk Ewan, sememangnya pada ketika ini negara memerlukan pemimpin berwibawa dalam membawa pembaharuan dalam pelbagai aspek. Dengan mengucapkan tahniah, beliau turut mengalu-alukan kerajaan perpaduan yang bakal dibentuk oleh Datuk Seri Anwar agar merangkumi penyertaan semua parti, kaum dan wilayah. Menyatakannya menerusi kenyataan media di Kota Kinabalu, Datuk Ewan yang juga ahli Parlimen Penampang dan ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kadamayan juga berharap agar dapat memastikan tawaran Kita Boleh Pakatan Harapan PH semasa pilihan raya umum ke-15 PRU ke-15. Beliau turut berharap agar APCO turut diberikan peranan dalam menjayakan agenda PH untuk rakyat Sabah khususnya dan Malaysia keseluruhannya. Datuk Ewan turut komited untuk mendapatkan sokongan dan komitmen Datuk Seri Anwar sebagai Perdana Menteri bagi menjayakan pembangunan dan penyelesaian masalah rakyat di Penampang dan Kadamayan. Sementara itu, masyarakat yang ditemui turut gembira dan mengucapkan tahniah dengan pelantikan Perdana Menteri ke-10 Datuk Seri Anwar Ibrahim semalam, sekaligus mengharapkan suasana negara yang lebih kompetitif dan berdaya maju. Kita ucapkan tahniah kepada PM yang baru ini. Semoga dengan adanya PM ini akan menambahkan lagi keharmonian kepada masyarakat Malaysia khususnya, dan kita berharap selama ini beberapa masalah yang kita hadapi dapat kita atasi untuk kepentingan rakyat keseluruhannya. Saya mengharapkan agar Perdana Menteri dapat menjalankan tugas beliau sebagai seorang Perdana Menteri dengan amanah, adil dan saksama, dan juga dapat menjalankan tugas beliau secara lebih efisienlah daripada sebelumnya agar kita punya negara lebih makmur di masa hadapan. Tahniah kepada PM yang ke-10. Saya berharap kerajaan baru akan lebih stabil dan mampu untuk meningkatkan ekonomi negara dan mengurangkan isu-isu politik dalam negara ini. Menjelang pembentangan bajet Sabah 2023 di Dewan Undangan Negeri dijadualkan petang ini, Ketua Penasihat Dewan Perniagaan Muslim Sabah DPMS, Datuk Haji Abdul Manap Lakariba berkata, bantuan yang diberikan kerajaan sebelum ini juga perlu diteruskan dan dipertingkatkan. Agar bajet untuk tahun 2023 ni dia akan touching semua sudut, sama ada kementerian ataupun semua di kalangan rakyat. Bantuan-bantuan yang pernah diberikan oleh kerajaan itu diteruskan, kalau boleh dinaikkan, sebab sekarang ni ya, kalau contohnya jabatan-jabatan kerajaan segala allowance dan sebagainya tu dinaikkan. Datuk Abdul Manap berkata demikian ketika ditemui di Kota Kinabalu. Jelasnya bajet kali ini juga perlu memberi keutamaan bagi penguatkuasaan harga barangan seperti keperluan minyak, tepung, gula, telur dan ayam agar ia terus tidak membebani perniagaan dan seterusnya memberi impak kepada pengguna akhir.
Selain itu, Datuk Abdul Manap turut berharap agar peruntukan membantu rakyat dalam perniagaan juga dapat ditambah. Ia bagi menggalakkan lebih ramai golongan B40 menceburi bidang berkenaan untuk meningkatkan pendapatan isi rumah masing-masing. Tahun 2022, Kerajaan Negeri Sabah diterajui Gabungan Rakyat Sabah Barisan Nasional GRSBN memperuntukkan hampir 4.6 bilion ringgit bagi menampung perbelanjaan perbekalan dan pembangunan di negeri ini. Beralih ke perkembangan semasa COVID-19, jumlah kes baru susut 32 kes kepada 222 kes semalam. Jumlah jangkitan itu adalah sejajar dengan penurunan jumlah sampel ujian kepada 1,705 dengan kadar penularan 13.02%. Dalam kenyataan, Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan yang juga jurucakap COVID-19 bagi Sabah, Datuk Seri Panglima Masidi Manjun, 6 daerah merekodkan kes 2 angka, iaitu Kota Kinabalu 54 kes, Tuaran 39 kes, Papar 26 kes, Penampang 18 kes, Tawau 13 kes dan Kota Merudu 11 kes. Jumlah daerah yang tidak merekodkan sebarang jangkitan baru kekal 6 daerah. Daripada 222 kes yang direkodkan semalam, 221 kes berada dalam kategori 1 dan kategori 2 serta 1 kes dalam kategori 4. Pendidikan politik perlu dimasukkan dalam sistem pendidikan negara bagi mendedahkan generasi muda akan hak dan tanggungjawab mereka sebagai pemilih berdaftar. Penganalisis politik Dr. Syahrudin Awang Ahmad berkata, bagaimanapun ia perlu disampaikan oleh mereka yang tidak mempunyai kepentingan politik. Dr. Syahrudin yang juga Timbalan Dekan Penyelidikan dan Inovasi Fakulti Sains Sosial Kemanusiaan Universiti Malaysia Sabah UMS berkata, impak signifikan yang dilihat berlaku dalam pilihan raya umum PRU ke-15 baru-baru ini, di mana 50% daripada lebih 21 juta pengundi berdaftar di seluruh negara adalah pengundi muda berusia 18 hingga 40 tahun. Pengundi muda, khususnya dalam konteks PRU 15 ni, pengundi kali pertama adalah pengundi yang automatik didaftarkan di registry SPR. 18 tahun automatik jadi pengundi. Yang itu pertama. Yang kedua pula adalah pengundi baru mendaftar, tidak kira umur 18 hinggalah umur sekian-sekian. Maksudnya ada kesedaran untuk mengundi lah. Kedua-dua kelompok ini amat penting dalam konteks dinamika politik, landscape politik negeri Sabah dan juga Malaysia amnya. Saya melihat bahawa kedua-dua sumbangan undi, pemerhatian mereka sebelum membuat keputusan untuk mengundi parti-parti yang mereka pilih ini amat penting. Dan mereka ini perlu dididik. Dididik bukan dihasut. Dididik untuk mengenali bentuk ataupun pola politik matang. Dan bukan dihasut atau dimomokkan dengan janji-janji palsu, dengan manifesto yang di atas angin. Dr. Syahrudin berkata demikian kepada RTM di Kota Kinabalu. Seramai 100 penerima terdiri golongan asnaf dan miskin dari daerah kecil Suk Keningau masing-masing menerima bantuan kewangan dan barangan makanan daripada Yayasan Nur Jauhar. Penyampaian disempurnakan Toh Puan Hajah Nurlidah Tan Sri RM Jasni. Majlis penyampaian sumbangan telah berlangsung di Dewan Tan Sri Joseph Kurup, Sekolah Kebangsaan SK Sok di Keningau. Bagi penerima, masing-masing merekamkan penghargaan atas sumbangan berkenaan, antaranya dapat meringankan beban mendapatkan barangan keperluan asas, khususnya melibatkan keluarga yang besar. Harap kepada Tu Puan memberi kami bantuan, seterusnya akan datang lagi. Terima kasih banyak-banyak sama Tu Puan. Tu Puan yang telah pun datang di sini untuk menyampaikan beberapa bantuan, tidak kira dia Islam kah ataupun bukan beragama Islam lah. Jadi saya mewakili pengiring beliau, saya sangat-sangat berterima kasih dan diharap perkara ini dapat diteruskan lah. Pengarah Pendidikan Sabah, Datuk Tahniah Haji Jaman dianugerahkan tokoh pembantu tadbir sempena sambutan Hari Pembantu Tadbir Jabatan Pendidikan Negeri JPN Sabah peringkat negeri tahun 2022. Sambutan tersebut telah berlangsung di Sandakan. Turut menerima anugerah khas pembantu takbir masing-masing diberikan kepada Mariati Kastari dan Dikali mewakili SMK Keningau 2 dan Rosaner Saman dari SMK Muhibah Sandakan.
Sementara itu, Datuk Tahniah berharap agar semua ketua pembantu takbir atau penolong takbir dapat memastikan tanggungjawab melaksanakan tugas dengan kesatuan selari dengan hala tuju kesatuan. Teks ucapan beliau disampaikan Ketua Penolong Kanan Sektor Sumber Manusia JPN Sabah merangkap Penasihat Kesatuan Pembantu Takbir Pendidikan Negeri Sabah Keptas Awang Ahmad Zaki Abu Bakar. Seramai 124 tahanan warga negara Indonesia telah berjaya dipindahkan dari Pelabuhan Tawau ke Pelabuhan Nunukan Indonesia menggunakan pengangkutan laut. Pemindahan pendatang asing tanpa izin parti Siri 19 tersebut melibatkan tahanan dari Depot Imigresen Kota Kinabalu, Papar dan Sandakan. Melalui kenyataan media yang dihantar di Ibu Negeri, Pengarah Imigresen Negeri Sabah, Datuk Siti Saleha Habib Yusof berkata, tahanan lelaki adalah teramai dihantar iaitu 106 orang, diikuti tahanan wanita 14 orang serta kanak-kanak seramai 4 orang. Semua parti yang ditahan di Depot Imigresen telah melakukan pelbagai kesalahan di bawah Akta Imigresen 1959 Palang 63 dan Peraturan-Peraturan Imigresen 1963 di negara ini dan tindakan kerajaan adalah menghantar semula parti ke negara asal. Datuk Siti Saleha turut mengingatkan agar semua warga asing perlu memastikan mereka memiliki dokumen perjalanan yang sah dan permit kerja yang dibenarkan. Setiap majikan juga perlu bertanggungjawab dengan memastikan pekerja yang digaji mempunyai dokumen dan pas kerja yang sah dan lengkap sebelum diambil bekerja. Jelasnya lagi, operasi penguatkuasaan akan diteruskan melibatkan pelbagai pihak. Pemindahan ini turut mendapat kerjasama Kerajaan Negeri Sabah, Konsulat Jeneral Republik Indonesia, Polis Diraja Malaysia, Eastern Sabah Security Command (ESCOM), Lembaga Pelabuhan dan Dermaga Negeri, Jabatan Laut Malaysia, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM, Angkatan Tugas Bersama 2 ATB 2, Jabatan Kastam Diraja Malaysia dan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna. Susulan peningkatan kes wabak denggi di Kota Kinabalu, pelbagai inisiatif dilakukan bagi memberi kesedaran kepada masyarakat, khususnya di kampung Sembulan Lama. Antaranya penganjuran aktiviti pencegahan pembiakan nyamuk Aedes melibatkan penduduk pelbagai lapisan umur. Apa yang saya minta kepada penduduk-penduduk kampung iaitu attitude kita, cara kita berfikir tentang kita menghadapi sampah-sampah ini. Saya harap semua kena ambil maklum, semua kena ambil tahu, semua kena ambil berat dan semua kena bertanggungjawab apa yang berlaku di kampung Sembulan Lama ini tentang denggi. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Majlis Kempen Manifesto Anti Nyamuk Sembulan di Kota Kinabalu. Muhammad Ridwan berkata kempen ini merupakan usaha di mana ia melibatkan aktiviti gotong royong, pemusnahan tapak pembiakan nyamuk dan penyemburan racun serangga dalaman secara kendiri. Aktiviti tersebut telah berlangsung selama 7 hari yang berakhir 27 November ini. Turut berlangsung saringan kesihatan, pameran kesihatan, bimbingan penggunaan racun serangga serta kaedah pemusnahan tapak pembiakan nyamuk yang betul. Kempen tersebut turut mendapat sambutan menggalakkan daripada golongan belia setempat. Baik, sekian berita pagi Sabah untuk kali ini. Saya Muhammad Charizam Awang. Assalamualaikum dan salam hormat.